Itu bukan berbuka puasa, itu bukan iftar, itu membatalkan puasa nama dia. Dalam menunaikan ibadah bulan Ramadan, puasa terutamanya, kadang-kala kita tercuai dengan ibadat-ibadat yang lain ataupun perilaku-perilaku kita yang kita tidak jaga. Kesalahan yang paling besar ialah golongan yang berpuasa tapi tak solat. Apa jadi dengan puasa dia? Dalam surah Mudaththir ayat 42 hingga 44, Allah SWT berfirman bahawasanya bila ahli syurga nampak yang duduk dalam neraka sakar ini, maka dia tanya kepada golongan yang duduk dalam sakar ini, apa yang kamu buat? Apa yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka sakar? Mereka mengatakan bahawasanya mereka adalah golongan yang tidak solat dan mereka tidak pernah memberi makan kepada orang susah. Maksud di sini jelas, orang yang tidak solat itu sudah ada satu neraka khas untuk dia. Jadi kalau dah macam tu, apa jadi dengan puasa dia? Ulama-ulama besar, terutama sekali ulama-ulama di Universiti Al-Azhar, ulama Al-Azhar mengatakan bahawasanya puasa mereka ini sah tetapi tidak ada pahala untuk mereka. Maksudnya sia-sia lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab memang betul pun, barang siapa yang buat perkara-perkara yang sia-sia, cakap perkara sia-sia, buat perkara sia-sia, Allah tidak berhajat kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minum tu. Maksud dengan kata lain, dia tak dapat apa-apa. Yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Jadi solat kena jaga, sebab solat adalah amalan pertama yang akan dihitung. Sekiranya solat kita sempurna, maka selamatlah kita. Baik, yang kedua, makan terlalu banyak hingga lewatkan solat. Nabi SAW bersabda, tidak ada kantung ataupun bekas yang lebih buruk selain daripada perut kita. Makanlah sekadar kita boleh angkat punggung kita untuk bekerja. Kalau kita tak nak amalkan yang tu, makanlah dan pastikan dalam perut kita ini ada 3 ruang. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk kita boleh bernafas. Ini pesanan. Apatah lagi kalau kita makan sampai kita melewat-lewatkan solat, sampai maghrib mudah nak masuk isyak. Benda macam ni kena jaga, sebab melewat-lewatkan solat juga adalah termasuk dalam golongan-golongan yang tidak menjaga solat dengan baik. Nabi sendiri dia akan ambil tamar, lepas tu dia solat, lepas tu barulah kalau nak makan kita sambung makan balik, ya. Ini nasihat saya. Yang ketiga, berbuka dengan rokok. Allahu Akbar, tak ada benda lain kena buka puasa ni. Kalau kita berbuka puasa dengan rokok, itu bukan berbuka puasa, itu bukan iftar, itu membatalkan puasa nama dia. Bila kita nak buka puasa, Nabi SAW telah bagi kita satu panduan, ya. Bila kata nak buka puasa ini, yang pertama kita cari rutab. Fa'in lam takun rutab fatamayyarat. Kalau tak ada rutab, cari tamar. Fa'in lam takun tamayyarat. Kalau kata tak ada tamar, bukalah dengan beberapa teguk air. Ini yang telah Nabi nyatakan kepada kita, ini adalah sunnah untuk kita buka puasa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, kita puasa untuk apa? Kita puasa untuk mendapatkan keberkatan puasa. Kita puasa untuk kita dapatkan pahala daripada Allah SWT. Tiba-tiba yang kita carinya adalah benda yang haram. Walaupun mendapat ada mengatakan makruh, tetapi saya lebih cenderung mengatakan rokok itu adalah haram, sebab dia tidak mendatangkan apa-apa faedah sedikit pun kepada manusia. Apatah lagi berbuka puasa dengan rokok. Carilah benda lain untuk buka puasa. Jangan sesekali dengan rokok. Baik, ramai orang menjadikan puasa ini sebagai tempat untuk dia banyak tidur, hari banyak tidur. Sabtu, Ahad, hujung minggu tak ada buat apa, nak exercise pun tak boleh, Ustaz. Jadi kita tidurlah, dia lepak, dia tidur, dia bangun sembahyang Zuhur, dia tidur balik, dia bangun sembahyang Asar, tidur balik. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahawasanya janganlah kamu tidur banyak di dalam bulan puasa, kerana puasa itu adalah untuk melatih kita merasakan bagaimana orang-orang susah ni rasa lapar, rasa tak cukup makan. Kalau kita tidur sampai ke maghrib, kita tak akan dapat rasa perasaan itu. Maka madrasah Ramadan, sekolah Ramadan yang sepatutnya mendidik kita menjadi orang yang prihatin kepada orang miskin, tidak mencapailah maksud sebenar. Kecuali bagi sahabat-sahabat kita yang bekerja shift malam. Kita ada doktor, ada nurses, ada juga kerja security yang kerja pada waktu malam. Mana-mana yang bekerja pada waktu malam, siangnya memang waktu dia tidur, hukum ini tidak terpakai kepada mereka. Bahkan mereka kena tidur sebab mereka nak menjalankan tugas pada waktu malam yang seterusnya. Tapi bagi yang bekerja siang, yang tak ada apa-apa pada waktu siang, yang malamnya tidur, siang pun nak tidur juga, berhenti-berhentilah. Sama-samalah kita jaga amalan puasa kita. Moga-moga kita akan diberikan ar-rayyan, pintu khas untuk masuk ke syurga, disebabkan kita berpuasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.